Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel Wibro. Macam biasa guys, weekend ni aku akan review One Piece chapter yang terbaru, yang mana yang baru keluar semalam adalah chapter 1026. Sebelum aku nak review chapter ni, aku nak cakap sikit yang kepada mereka yang belum lagi follow TikTok Wibro ada TikTok, yes, untuk korang yang tak tahu, Wibro ada TikTok, boleh follow. Aku akan letakkan link dekat description. Dan juga kepada yang belum subscribe, please subscribe ke channel Wibro, apa yang lagi korang tunggu, dan jangan lupa tekan like untuk video ni. Okay, let's move on to review chapter. So, chapter 1026 dimulakan dengan scene dekat Flower Capital, dekat Wano, yang mana kita nampak orang-orang dekat Flower Capital masih dalam keadaan tenang, masih dalam keadaan happy, macam tak ada apa yang berlaku, padahal dekat Onigashima tu dah huru-hara lah kan. So, and then kita nampak juga satu karakter, iaitu yang dah lama juga kita tak nampak, iaitu Tenguyama Hitetsu. Yes, Tenguyama Hitetsu, dia teringatkan sedikit flashback yang mana dia ada conversation dengan Otama. So, dalam flashback tu, Otama katalah yang I cannot sit here and do nothing. Aku tak boleh duduk sini dan tak buat apa-apa. Aku kena tolong orang-orang Wano. Dan ternyata dalam arc Wano ni kita nampak sendirilah yang Otama memang adalah one of the MVPs dalam arc Wano ni. Otama kata kat Hitetsu, I cannot just sit here and do nothing. Aku tak boleh duduk dekat sini tak buat apa-apa. Aku kena tolong. And dalam arc Wano ni memang ternyatalah Otama adalah salah satu MVP kita, yang mana dia menggunakan kuasa Devil Fruit je untuk menolong Straw Hats Alliance. Dan scene dekat Flower Capital ni diakhiri dengan satu pemandangan dekat langit, yang mana slowly kita nampak jelmaan Onigashima sudah pun muncul dekat Flower Capital. So, mulanya orang kat Flower Capital tak perasan lagi, tapi aku rasa in the next few chapters ataupun chapter seterusnya, diorang akan perasan lah yang Onigashima telah pun terbang dan diterbangkan oleh Kaido. Cakap pasal Kaido pula, kita move on kepada scene seterusnya dalam chapter ini, iaitu pertembungan antara dua naga. Okay, kita ada Azu Shiryu, Dragon Kaido, tak salah aku itu nama dia kot, Azu Shiryu kan. And then bertembung dengan The Pink Dragon, iaitu Momonosuke, yang dinaiki oleh siapa lagi kalau bukan main character kita, Monkey D. Luffy. So, di awal pertarungan ini kita nampaklah yang Kaido sudah pun ready nak menggunakan dia punya teknik Blast Breath ataupun Boro Breath, tak salah aku. And bila Luffy nampak benda tu, Luffy terus cakap kat Momo, cepat counter balik, gunakan kau punya Blast Breath untuk counter Kaido punya. And Momo kata, aku tak tahu macam mana nak buat kan. So, in the end, Momo just mengelak je serangan Kaido. Kaido memang betul-betul buat dia punya Blast Breath, and kita tahulah dia memang sangat-sangat impactful. Tapi Momonosuke berjaya mengelak, membuatkan aku gelak sikit sebab cara dia elak tu macam kelakar jugalah. And Luffy terus menggunakan dia punya 11 gun terhadap Kaido, terus menumbuk Kaido. And dekat situ aku tak impress apa pun, sebab dah beberapa kali dah Luffy buat elephant gun ni dekat Kaido, and kita tahu memang langsung tak bagi efek apa pun dekat Kaido. Memang tak ada apa-apa pun. Kalau dekat awal dulu, dekat first round Luffy versus Kaido dulu kan, Luffy menggunakan elephant gun juga kan. And waktu tu kita impress lah, macam wow, Emperor kot. Tapi kita tahulah at the end of the day, Kaido takkan efek apa pun setakat elephant gun. Lepas tu Luffy pula suruh Momo gigit Kaido. Luffy kata, gigit dia ni, gigit. And Momo kata, tak boleh, aku tak boleh, aku tak nak, aku takut. Basically memang Momonosuke memang takut lah dengan Kaido. And dia teringatkan flashback dia dulu waktu Beast Pirates dah pun menceroboh dia punya rumah lah, yang ada Lady Toki semua tu. And Kaido dapat pegang dia. Kaido buat macam ni dekat tempat tinggi tu. And sini lah yang membuatkan Momonosuke gayat gila. And aku rasa disebabkan Momo teringatkan apa yang Kaido dah buat dekat mak bapak dia, hanya Momonosuke pun gigit Kaido. And terkejut juga yang bila Momo gigit Kaido tu, Kaido nampak sakit jugalah. Kaido nampak macam mungkin ada kecederaan sedikit kan. Momo dapat sakitkan Kaido kot. Kid ada ke? Kid ada buat something ke kat Kaido? Tak tahu, aku tak ingat. Aku tak adalah expect high terhadap Eustace Captain Mid. Tapi lepas tu Kaido terus pandang belakang, and Kaido terus pandang Momo and cakap, kau pahal kan, kau nak kena dengan aku kan. Tapi Luffy terus masuk campur. Luffy terus menggunakan attack, and bukan elephant gun kali ni, mungkin attack biasa, mungkin ada Ryo ataupun mungkin ada advance Conqueror's Haki, kita tak tahu. Tapi dia dapat serang Kaido lah. And scene dekat perang antara dua naga ni diakhiri dengan kita nampak yang bulan telah pun ditutupi oleh awan kan, storm.
So bila kita tahulah kalau tak nampak bulan, maknanya sulong form tak boleh diaktifkan. So memang betul lah, daripada scene ni dia terus transition kepada scene pertarungan Neko dan Inu menentang Perospero dan juga Jack. Dan betul lah, bila bulan dah tak nampak, maka Inu dan Neko tak lagi dalam diorang punya sulong form. So dalam fight tu nampak macam diorang dah nak kalah, sebab Jack ada kata kalau diorang tukar balik jadi sulong form and hit lagi sekali, mungkin Jack akan tumbang. And Perospero pula kata sorry, tak ada luck kau untuk hari ini. Dan nampak waktu tu aku macam, bila aku baca tu aku macam kecewa sikit lah, sebab aku tak ingat berapa lama dia lawan. Oda pun takkan bagi tahulah berapa lama dia lawan dan berapa minit. Tapi aku expect macam dalam beberapa minit tu bolehlah kot habiskan Jack dengan Perospero kan, sebab diorang pun bukan dalam full health apa ke, diorang pun dah busy berlawan sebelum ni. So aku ingat bolehlah settle, tapi tak settle. So aku macam kecewa, aku ingat Perospero dengan Jack nak menang. Aku macam aduh, come on lah guys, jangan malukan aku dah buat tier list ni kan. So scene dekat situ habis and dia transition balik dekat scene sebelum ni, iaitu pertembungan antara Kaido dan juga Momonosuke. Kat sini Luffy macam motivate Momo. Luffy kata, you just beat one of the 4 emperors. After doing that, does anything in the world still seems scary to you? Maknanya Luffy nak kata, kau dah gigit Yonko kot, kau dah gigit antara 4 orang terhebat dalam lautan ni, apa lagi kau nak takut kan? Apa lagi kau nak takut? Bila aku baca scene ni guys, sebenarnya aku teringatkan memori aku dengan member aku waktu zaman kita orang study dulu. So waktu tu kita orang travel lah dekat US lah waktu tu kan. So kita orang dapat pergi satu theme park ni, ataupun satu extreme park ni, yang mana dalam theme park tu ada roller coaster yang digelar King Daka. Kalau korang tak tahu, King Daka ini adalah world's tallest roller coaster paling tinggi dalam dunia, dan tak silap aku kedua laju dalam dunia juga. Yang first dekat mana, kat Dubai ke apa tah, jap aku search sikit. King Daka speed. Okay. Memang tinggi dan laju gila roller coaster ni. Yes, 206 km per hour. Korang bayangkan 200 km per hour, tak ada tutup apa, roller coaster guys. Boom, terus macam tu kan. So aku dengan member aku, time tu member aku ni penakut, member aku ni gayat, takut semua lah kan. So banyak benda yang aku try, tapi banyak benda yang dia tak try. Dan King Daka tu aku naik dulu. Aku naik dengan member aku lagi seorang. And bila dah naik tu memang experience dia memang dahsyat lah. Tapi aku nak naik lagi sekali, aku nak naik second time. Tapi second time tu aku ajak member aku yang penakut ni naik. Aku cakap kat dia, kalau kau naik yang tinggi ni, kau dah tak payah naik yang lain. Kalau kau naik yang ni je, kau boleh cerita ke anak cucu kau. Kau boleh cerita yang kau dah naik roller coaster paling tinggi dekat dunia. So sini kalau aku cuba relate, sama je lah macam Luffy cakap kat Momo, kalau kau dah buat something dekat Emperor of the Sea, kau dah tak payah fikir apa dah. So sama je lah macam aku cakap kat member aku kan, kau dah naik roller coaster paling tinggi dekat dunia weh kan. Itu dah kira satu achievement yang dahsyat lah kan. So in the end of the day, member aku naik dan dia memang takut gila atas naik tu. Tapi ya, kita naik and kita orang boleh borak pasal benda tu sampai bila-bila. Okay, sambung dekat One Piece. Banyak pula aku cerita kan. So kita nampak sedikit reaction daripada Yamato tersenyum. And then kita nampak Zoro dan juga Sanji, macam diorang dah perasan yang naga besar tu, naga pink tu adalah Momonosuke. Sanji cakap, did he just say Momo? And Zoro balas, there's no way. Diorang still tak percaya, tapi diorang mungkin dah figure out. And then kita nampak satu epic speech daripada Luffy, yang mana Luffy cakap kuat-kuat, I will definitely beat Kaido. Bila Luffy cakap kuat-kuat ni, dia macam memberitahu semua orang yang dia masih hidup. Sebab sebelum ni kan diorang macam demotivate kan, yang kata Luffy dah kalah. Tapi kali ni Luffy buat statement, aku still ada kat sini. And semua orang macam bersorak lah. Kita nampak reaction daripada semua orang. First daripada orang-orang biasa, and then kita nampak Big Mom. Macam biasa Big Mom akan always downgrade Luffy. And then kita nampak reaction daripada Kid. Kid kata, you freaking better. Baik kau kalahkan Kaido kan. Macam tu lah maksud dia kan. And Law kata, where the hell has he been? Kau kat mana selama ni kan? And then kita nampak Frankie gelak. And then kita nampak Otama macam happy kan, menangis tapi happy. And then Kaido terus bertukar menjadi hybrid form. Dan kita nampak satu pertembungan antara Luffy dan juga Kaido. Luffy menggunakan dia punya penumbuk selalu dia guna slipper dia, tapi kali ni macam penumbuk dia. And Kaido menggunakan dia punya itulah, apa nama ni,
pemukul tu lah, apa nama dia, tak ingat, tapi itulah senjata Kaido tu. And yang tu basically macam tak pelik lah, bila tak bersentuh tu Advanced Conqueror's Haki tu tak adalah pelik sangat sebab Luffy dah pernah buat sebelum ni. Tapi yang lebih dahsyat, yang lebih epic, kita nampak langit terbelah dua guys. Langit terbelah dua, yang mana kita tahulah kuasa Conqueror's Haki yang terlalu dahsyat inilah yang membuatkan langit tu terbelah dua. Hanya beberapa kali saja pernah berlaku dalam sejarah One Piece. Kita ada Whitebeard menentang Shanks, and then kita ada Big Mom menentang Kaido. Dekat Roger lawan Whitebeard, udah tak lukis kan, tak silap aku. Kan, tak lukis kan. Aku rasa kat situ sepatutnya dah lukis lah, baru jadi epic kan. Tapi yes, kita nampak langit terbelah dua. Aku kadang-kadang terfikir waktu chapter yang Oda lukis Shanks menentang Whitebeard tu, adakah Oda akan terfikir, aku rasa Oda tak terfikir pun, yang scene belah langit tu akan bawa sampai ke hari ini, menunjukkan betapa powerfulnya Luffy sekarang. Sekurang-kurangnya dia punya Conqueror's Haki sudah setanding Emperor of the Sea. Mungkin dari segi strength, keseluruhan raw strength mungkin belum sama dengan Emperor, tapi daripada Haki, Luffy dah ada advance ketiga-tiga Haki. Dan nampak dekat chapter ni, Conqueror's Haki sudah setanding dengan Kaido. Bila langit dah pun terbelah dua, kita nampak bulan kelihatan balik. Dan bila kita nampak bulan tu, aku jadi excited lah, sebab aku tahu sulong form untuk Neko dan juga Inu akan kembali. Dan kita nampak muka Perospero dan Jack memang risau gila. So diorang pun dah bertukar menjadi sulong form balik dan menggunakan teknik Oden Sword Style. Nekomamushi buat Grinning Cat Claw dan Inuarashi menggunakan Decapitating Dog Sledge. So kedua-duanya telah pun kalah. Finally aku dah borak kat Adam itu, gilalah Perospero ni nak kalah. And finally Perospero has been defeated, dan juga Jack the Dwarf has been defeated. Ramai jugalah yang macam menganjing Jack ni, macam mengutuklah Jack kat Twitter, kat Reddit semua. Jack setakat diperkenalkan ni sentiasa kalah, always taking L's. Mungkin nama Jack the Dwarf ni, gelaran ni melambangkan kemarau kemenangan untuk Jack. So yes, dua-dua kalah. And waktu aku react, aku just ingat macam, oh, lepas ni tinggal King, Queen, Zoro dan Sanji, dan juga Luffy dengan Kaido lah kan. Tapi kita lupa ada lagi pertarungan yang belum berlaku, iaitu Raizo dan juga siapa Raizo tu, Fukurokujo, yang mana I don't give a slight damn about these two. Aku macam tak puas hati sebab yelah, Neko dengan Inu ni kira off screen lah kan. Off screen lah, kita tak nampak pun apa yang diorang buat dekat Jack semua. Tapi yang Raizo dengan Fukurokujo tu, dah ada lukis jugalah pertarungan diorang, which is aku rasa macam baik lukis yang ni kan, baik lukis yang ni, baik off screen yang tu. Tapi tak apalah, nak buat macam mana, Oda always ada off screen fights. So mungkin chapter lepas ni Oda akan habiskan dekat pertarungan Raizo, dan mungkin kita tak nampak apa-apa lagi pertarungan antara Big Mom, Kid dengan Law. Aku agak yakin sebenarnya yang chapter lepas ni pasal pertarungan diorang pula, sebab Oda dia sentiasa move on, dia sentiasa menggerakkan buah catur dia. Okay, pertarungan ni digerakkan sikit, dan yang ni dia progress sikit. So lepas ni mungkin kita nampak kekuatan Big Mom, yang mana bagi aku kuat lah kata budak suka Big Mom ni. Okay, so lupa cakap, scene last kita nampak satu muka Hodo kat sini, yang mana kita tahulah itu adalah Orochi. Dan ramai yang expect Orochi boleh hidup lagi walaupun dia telah dipotong, sebab dia ada banyak kepala, ada 8 kepala kan. So ya, Orochi masih hidup. Aku tak tahu apa function Orochi dekat perang Wano ni, tapi ya, aku rasa mungkin Denjiro akan menamatkan riwayatnya habis-habis. So kita tunggulah apa akan jadi dekat next chapter. Alright, okay guys, sebelum aku nak habiskan video ni, aku tahu korang mungkin akan komen lepas ni yang mana Ohara dah keluarkan video teori terbaru. Ohara kata teori ni lagi baik, lagi padu daripada video teori dia yang sebelum ni. So aku belum tengok lagi sebab bila aku tengok tu 40 minit guys. So weekend ni aku akan siapkan video review ni, and then aku akan cuba tengok video Ohara, kita buat nota sikit, kita buat analisis sikit. Mungkin dalam beberapa hari aku akan keluarkan video Ohara. Nantikan guys. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe kepada YouTube channel Wibro. Kita jumpa lagi dekat video akan datang. Assalamualaikum.